Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, aku rasa macam dah lama sangat-sangat tak buat video. Aku tak tahulah kalau bagi korang aku baru je buat video, atau aku macam dah lama saya tak buat video, and aku dah lama gila tak share, tak berborak dengan korang, share cerita yang aku nak cerita. So hari ni aku rasa macam rajin sikit. So aku nak share dengan korang pengalaman masa aku pergi paranormal. Tapi bukan kisah yang kat paranormal tu aku nak share dengan korang, kisah sebelum pergi kat tempat paranormal tu. Okay, actually tempat yang kita orang nak pergi paranormal tu sebenarnya kenalan kita orang juga. Maksudnya ada kawan aku ni, dia ada rumah arwah nenek dia ni. Bila arwah nenek dia meninggal, rumah tu selalu macam ada gangguan lah. Sebab orang kampung, orang sekeliling situ semua takut dengan rumah nenek dia tu tau. Jadi bila dia kata ada benda, dia macam nak minta kita orang, tim kita orang semua pergi tengok lah. Aku ni sebenarnya nak cakap macam kalau korang pernah dengar kan, aku pernah join paranormal apa semua tu. Aku tak ada tim tau. Aku bukan jenis yang memang ada group paranormal aku. Tak, cuma aku ada kawan and aku rajin follow kenalan aku tu untuk pergi paranormal. Sebenarnya tak rapat mana pun, aku just join bila aku rasa nak join and aku rasa tempat tu menarik. So kisah yang terjadi ni masa kita nak pergi paranormal dekat rumah arwah nenek kawan aku ni, dia cerita kat situ kena pergi tengok kalau nak keluar orang boleh nampak, lagi mudah nampak. Sebab orang yang tak nampak pun kerap diganggu. Malah orang lalu lintas dekat kawasan rumah nenek dia tu pun tetap kena ganggu. Macam nampak lah, kadang-kadang orang dengar bunyi orang memasak kat rumah tu, padahal rumah tu dah ditinggalkan lama. Dan adik-beradik keluarga kenalan aku ni, kira kawan aku lah, dia tak pernah ada seorang pun yang berani nak duduk kat situ ataupun nak kemas-kemas ke. Kira kata macam ni masa arwah nenek dia ada, rumah tu macam tu, sehingga kan arwah nenek dia dah tak ada pun, still rumah tu macam tu. Tak ada seorang pun yang macam kemas-kemas ke, ambil barang-barang penting ke apa, tak ada. Aku tak tahu kisah dia kenapa, cuma kisah dia macam tu lah. Dan kawan aku ni pun ada mention yang rumah tu memang keras. So kita orang pergi 8 orang tau. Memang ada campur lah lelaki perempuan. Lepas tu masa nak pergi tu, mula-mula sekali seorang daripada yang lain tu decide untuk tidak stay. Macam kita terus pergi direct ke rumah tu, lepas tu balik. Tiba-tiba 2 hari sebelum kita orang nak pergi tu, kawan aku ni ada cakap lah, dan kita orang ada group tau. Dia cakap, okay, why not kita stay? Tapi masa tu pilihan date dia weekend tau. Aku macam dah fikir dah, kalau weekend hotel kan mahal, macam mana nak stay, lepas tu orang ramai. So aku cakap kenapa tak pergi weekday je, dan tu hotel mahal apa semua. Lepas tu member yang suggest tu dia cakap macam ni, korang jangan risau, aku decide macam ni pun sebab aku ada kenalan yang kerja kat satu resort ni. Okay, so dia kata dia bagi harga discount, memang harga discount, and dia nak bayar. Maksudnya kawan aku ni, aku panggil kawan je lah, sebenarnya kenalan aku tak rapat mana pun, tapi aku panggil kawan je lah. Okay, dia ni ada kenalan lain yang kerja kat resort tu. So dia yang bagi tahu kat kawan aku ni, sebab dia tahu yang kita orang nak pergi paranormal kat satu tempat ni. Resort tu dengan tempat yang kita orang nak pergi tu tak jauh mana tau. Jadi dia cakap lah stay lah dulu. Dia bagi suggestkan stay kat tempat dia kerja tu. So kawan aku ni macam setuju lah, ada rate price yang best-best ke apa semua. Atau aku tak tahulah apa yang dia kau dengan member dia tu. Jadi kita orang pun okay decide. So ada 2 bilik tau. 2 bilik kat resort tu, geng perempuan dengan geng lelaki. Lepas tu masa sampai je dekat situ, aku tak tahu kenapa member aku ni cakap, masa nak bagi kunci tu, member aku tu cakap macam ni kat kawan dia yang kerja kat resort tu. Dia cakap macam ni, weh, kunci ni yang mana satu? Perempuan yang mana satu, lelaki mana satu? Lepas tu dia tunjuk, macam dia bagi tahu lah. Maknanya kunci tu macam seolah-olah macam dah ditetapkan, yang perempuan punya yang mana, yang lelaki punya yang mana. So okay, ambil lah. Salah seorang daripada kawan aku yang perempuan ni ambil kunci tu. Aku macam ikut je, sebab aku memang tak rapat sangat dengan kenalan-kenalan paranormal ni. Jadi bila kita orang pergi, dah masuk dekat bilik apa semua, sebelum tu lagi, masa buka pintu tu, aku ada perasan satu benda tau, dekat tirai langsir belah depan aku tu. Macam bila kita buka pintu je ada tirai langsir kat depan tu kan, aku ada nampak macam seolah-olah ada orang terus masuk kat belakang langsir tu. Tapi masa tu aku macam keliru, adakah betul benda tu, ataupun aku punya imajinasi, ataupun aku punya mata tak sihat ke. Masa tu aku macam tak nak layankan sangat, sebab bagi aku macam okay, pergi resort biasa je, macam tak ada, aku punya kepala tak ada terfikir tempat tu keras sangat. Sebab bagi aku, kalau aku pergi penginapan kat mana-mana pun, memang benda tu kan ada meninggal. Kadang-kadang bila jelah tempat tu tak dihuni lama, tetap benda tu ada lalu-lalang. So aku macam tak ada rasa macam nak fikir lebih pada masa tu. Bila kita orang geng perempuan ni dah masuk, letak barang apa semua, kita orang plan nak mandi dulu. So mandilah salah seorang ikut turn. Tengah tunggu-tunggu macam tu kan, aku main phone. Sebelum tu aku charge phone. Lepas tu aku nak main phone sambil charge tau. Jadi charge tu dekat sebelah aku, maknanya katil,
sebelah tu ada plug, kat situ aku cas tau sambil aku main. Okey, maknanya macam orang kan biasa tak main phone sambil cas kan, tak berapa elok lah. Tapi masa tu aku tak tahulah aku reply WhatsApp siapa, aku tak ingat dah. Lepas tu masa aku tengah pegang telefon tu, aku dah rasa macam ada current tau. So aku rasa macam logik je sebab iPhone kalau korang tak pakai casing kan dia macam besi tepi tu kan terasa kan, macam rasa current dia tu kan. Lepas tu aku macam tak boleh, aku tak boleh main dah. Aku macam tu lah kan, aku boleh tak tepi dulu. Lepas tu kan, tiba-tiba aku terasa macam handphone aku tu bergerak tau. Macam handphone tu memanglah tengah charge. Katakanlah kalau korang terusik wire dia, mesti dia bergerak. Tetapi dia macam bergerak tu kan, dia macam menunjuk ke satu arah. Dia macam pusing tu, macam dia bergerak tu seolah-olah ada orang yang gerakkan. Sedangkan tak ada pun siapa yang gerakkan sebab seorang mandi, seorang lagi tengok TV dan duduk katil lagi satu. Aku duduk katil single. Kita orang ambil satu queen, satu single. So kawan aku tu duduk kat situ, aku duduk satu katil single. Memang tak ada kena mengena langsung dan mustahil lah handphone aku tu boleh bergerak macam tu je, dan aircon bukan kipas tau. So aku macam kenapa handphone tu bergerak mula-mula. Tapi aku macam okey tak apa, dia nak main kot sebab benda-benda macam tu kan normal. Okey, aku pun macam buat tak tahu lagi. Lepas tu aku cakap kat member aku tu, aku cakap kau nak mandi ke lepas ni ke aku. Lepas tu dia cakap tak apa, kau mandi dulu. Okey lah. Lepas tu yang dalam bilik air tu dah siap, dia pun keluar. Aku pula turn aku kan. So masa aku nak pergi kat dalam toilet tu, sebelum tu aku dah ambil towel tu, aku nak jalan nak pergi toilet tu, aku rasa macam aku nampak satu kelibat lelaki Cina besar, tinggi juga badan dia, masuk dalam toilet tu. Aku terus macam terkejut lah. Kita rasa macam kau duduk bilik ni, tiba-tiba kau nampak stranger lelaki pula. Masa tu aku macam rasa macam terkejut, seolah-olah aku macam dah terfikir benda lain tau. Aku macam tak terfikir pun mungkin itu jemaah, sebab aku rasa macam benda tu real, kau faham tak? Lepas tu aku terus macam gelabah, aku pergi duduk situ. Kau perasan tak? Aku cakap dekat kawan aku tu lah kan. Lepas tu kawan aku cakap, perasan apa? Aku cakap tak ada apa. Masa tu barulah otak aku berfungsi, macam nak fikir pintu dah tutup, mana datang pula lelaki kan. Lepas tu aku cakap tak apa, ini mesti gangguan aku macam tu kan. So aku pergilah kat toilet tu, aku mandi. Toilet tu ada bathtub belah tepi and then shower belah tepi. Kiranya kiri kanan diimpit lah, macam sini bathtub, sini shower, and sekali dengan jamban. Jadi masa tu aku mandi shower, okay? Aku gantung kain tu, aku gantung towel aku dekat pintu tu. Tengah-tengah aku mandi macam tu kan, aku rasa macam kan bathtub kan ada tirai yang macam jarang-jarang tu kan. Aku rasa macam memang aku nampak tirai tu bergerak, seolah-olah macam ada tangan yang tarik. Pasal aku cakap tak apa, mungkin aku terlalu macam memikirkan kan. Aku pun buat tak tahu, aku pun shampoo rambut. Lepas tu tiba-tiba aku terdengar bunyi air. Lepas tu bila aku dah keluar tu, bathtub tu terbuka air dia. Sedangkan air dia tu jenis yang kena pusing, bukan jenis buka tutup macam tu tau, jenis yang pusing. Lepas tu aku cakap, tadi aku masuk aku rasa memang aku sure sangat, memang aku tak buka pun air kat situ. Jadi aku kata tak apa, aku nak double confirm dengan yang member aku yang dah mandi first tu lah. So bila dah settle semua aku keluar. Aku tanya kat dia, babe, tadi kau mandi bathtub ke? Lepas tu dia cakap, tak adalah, aku mandi shower. Lepas tu aku cakap, tapi kan macam mana air tu dia terbuka macam tu. Tak adalah, aku tak buka pun tu. Lepas tu kita orang tiga ni pergilah dekat toilet tu, macam aku nak buktikan lah apa yang aku nampak tu kan. And bathtub tu memang basah tau, macam memang ada macam air baru bertakung dan baru dilepaskan. Faham tak? Maksudnya macam memang ada orang mandi kat bathtub tu and then air tu baru nak turun. So member aku cakap, siapa? Aku tak masuk lagi, yang seorang lagi yang tak masuk lagi lah. And then yang seorang lagi tu, aku memang mandi shower tadi, takkan aku nak tipu yang tu kan. Betul cakap, okey tak apa. Aku tanya je, aku cakap tu kan. So bila kita orang dah rasa macam tak best, kita orang pun keluar, duduklah dekat katil kan. Tengah baring-baring macam tu, tiba-tiba kawan aku salah seorang ni, dia dapat mesej daripada geng lelaki. So macam nak ajak pergi makan. Okey, kita orang pun macam okey je lah kan, keluar. Lepas tu pergilah makan. Sebelum tak pergi makan tu, kita orang sampai kat lobby tu, member yang bagi harga murah tu kan, dia cakap dekat kawan dia tu, dia kata macam mana, okey tak bilik apa semua. Kita orang macam okey lah, sebab bilik dia pun tak teruk tau. Lepas tu kawan aku ni cakap okey selesa, thanks tau, bagi murah apa semua. Lepas tu dia suruh kita orang pun thanks kan. Kita orang pun okey thanks. And yang aku tak faham ni, kalau lah kata bilik tu problem, mesti aku akan nampak something yang tak best. Tapi masa tu aku just nampak macam yang aku cerita tu je. Aku nampak kelibat yang ada orang lelaki Cina tu. Lepas tu aku nampak macam bunyi macam tangan dekat bilik air. Semuanya tak nampak macam real yang memang nak mengganggu. Bagi aku macam benda tu adalah benda yang sekadar ada sahaja tapi tiada gangguan. So aku macam okey tak apa, mungkin tak ada apa-apa, memang dia nak bagi murah. Sebab selalunya kalau hotel buat promotion ke apa, bukan semua macam tiba-tiba harga murah gila-gila, macam pengalaman-pengalaman lepas aku, mesti ada something wrong. Tapi yang ini macam tak ada apa, macam okey sahaja. So aku macam husnuzon, memang member dia baik kot nak tolong kita orang, and plus dia memang excited gila nak tunggu kita orang cerita pasal paranormal, nak pergi kat rumah member aku punya nenek tu kan. So bila dah tengah macam tu, okey aku tengok kawan aku tu pun macam happy-happy, kita orang pun pergi makan. Balik pergi makan tu, salah seorang
daripada kawan aku ni yang perempuan ni, dia macam tak sihat, dia rasa macam seram sejuk. Dia kata dia terasa macam tu lepas daripada dia mandi tadi. Lepas tu aku macam, ke sebab cerita yang kau nampak tadi yang aku cakap air tu semua, aku jangan fikir sangat lah, aku cakap. Lepas tu dia cakap, tak ah, dia ni sebenarnya salah seorang yang kuat juga tau. Kira ni macam geng yang pergi paranormal ni bukan geng-geng yang macam pergi lepas tu nak menangis lah apa semua, tak. Bukan aku nak kutuk kata pergi ni kita orang ni semua gentle ke, tak. Maksudnya yelah ada setengah orang dia nak pergi tu sekadar nak pergi, nak macam yelah nak berbangga dengan benda-benda macam tu, padahal benda tu nothing tau, tapi dia nak pergi tu sebab dia nak show off sahaja yang dia pergi, yang dia tu berani, padahal dalaman dia tak berapa kan. So nanti jadilah peristiwa menangis lah, gelak sendiri lah apa dan sebagainya tu kan. Tapi geng yang aku pergi ni, baik perempuan ataupun lelaki, tak ada pun yang jenis macam cepat takut ke apa ke. Diorang ni semua cool. And yang perempuan 2 orang lagi tu memang usia dah, dia jauh lah. Aku dengan diorang, aku kau je, tetapi usia diorang jauh daripada aku lah. Lepas tu masa tu lah dia rasa seram sejuk tu. Tapi aku tak adalah macam rasa dia ni nak diganggu ke apa. Aku cuma rasa macam dia memang tak sihat kan. Alamak macam ni kan, macam nak pergi. Sebab selalunya kalau orang tak sihat, badan lemah, lagi susah habis kita nak pergi paranormal, bahayalah kan. Lepas tu aku cakap, lepas tu macam mana nak pergi esok ni? Lepas tu dia cakap, tak apa, okey dia tu kan. Lepas tu dia cakap, cuma sekarang je rasa macam tak selesa, rasa macam seram sejuk. Lepas tu dia tanya, nampak apa-apa tak dia macam tu kan. Aku tengok kat luaran dia memang tak ada apa-apa tau. Biasanya kalau macam dia rasa lenguh-lenguh ke apa, macam bukan dia lah, maksudnya ada orang lain ke kan, aku akan nampak something bertinggi kat badan. Tapi macam dia ni memang smooth je, tak nampak apa-apa. Dia memang tak sihat. Aku pun rasa macam tu lah. Lepas tu sampai kat bilik, masa nak buka pintu tu, tiba-tiba dia pengsan. Bila dia pengsan, kita orang semua jadi panik lah. Lepas tu panggil yang lelaki. Ada seorang tu yang boleh berempat, dia pun baca-baca apa semua. Dia tak sedar. So kita orang expect macam, dia ni memang sakit kot. Dia pengsan tu sebab dia sakit, bukan sebabkan gangguan. Jadi bila dah tahu macam tu, kita orang ambil air, kipas, buat macam betul-betul orang yang pengsan lah. Bukan macam seolah-olah dia ni dirasuk ke apa semua. Lepas tu dia tak sedar-sedar juga. Kipas dia pun tersedar. Dia sedar macam biasa. Memang nampak macam orang yang sakit tau. Lepas tu kita orang bagi dia makan ubat kan, masuk bilik dah apa semua tu. Dengan tu dia diam je, dia tak cakap apa-apa tau. Malam tu kita orang tidur awal sebab esok tu kita orang nak gerak pagi. Sebenarnya bukan esok tau, kita orang nak keluar tu pukul 4 pagi. So kita orang pun macam get ready nak tidur awal. Baringnya aku duduk katil aku, yang 2 lagi tu duduk kat katil lagi 1. Lepas tu dalam macam tengah malam, aku tak ingat pukul berapa, tiba-tiba kan bunyi macam geruduk macam tu kan. Padahal dalam bilik kita orang tu tak ada almari. So bunyi tu datang kat mana? Kita orang macam tersedar, tiga-tiga tersedar, pandang masing-masing. Lepas tu aku cakap, dengar tak bunyi? Dia cakap, bilik sebelah kot. Tak apalah, sambung tidur. Elok kita orang baca baru nak baring balik kat tilam tu kan, tiba-tiba katil bergegar. Macam terasa tau, memang terasa gila. Bila kita orang dah kena katil gegar macam tu, kita orang memang tahulah kita orang diganggu. Tu yang seorang tu cakap, takkanlah yang kat sana dah trigger kot dia tu kan. Maksudnya dia cakap kan rumah yang kita orang nak bakal pergi tu dah beri petanda kat kita orang. So aku cakap, tak mungkin lah. Lepas tu dia pun kontak dengan geng lelaki. Jadi kontak geng lelaki, dia cakap lah pasal katil apa semua. Lepas tu geng lelaki kata, tak ada apalah, korang penat sangat kot, rehat je, esok nak bangun awal kan. Lepas tu okey, kita orang pun sambung tidur. Lepas tu tak sedar lah dalam pukul berapa pula tu, aku terjaga nak pergi tandas. Okay, aku pun bangun lah pergi tandas. Sebelum aku nak masuk pintu tandas tu, memang aku dengar jelas sangat-sangat tau. Aku dengar macam ada orang kat dalam toilet tu. Lepas tu aku mengintai, tak ada tau. Jadi bila aku dah masuk dalam tu, aku kencing, dah settle semua, aku keluar balik. Elok aku nak baring tu, aku dah terbau busuk. Yang busuk sangat-sangat macam bau bangkai tau. Lepas tu aku cakap lah kat member yang tengah tidur tu, cakap, bangun, kau bawa busuk. Lepas tu kan, ada bunyi macam bunyi lalat. Bunyi tu kuat sangat, tapi kau tak jumpa pun lalat. Lepas tu kawan aku ni terjaga. Lepas tu dia pun cakap, dia pun akui lah, dia pun bau yang sama. So kita orang tiga-tiga tu memang bau benda tu. Jadi aku cakap kontak geng lelaki, panggil lah seorang yang boleh berubat tu. Dia pun datang tengok kat bilik kita orang. Dia rasa kata, tak ada bau apa-apa pun, okey je, memang tak ada apa-apa. Lepas tu cakap, takkanlah kita orang tipu. Sebab kita orang tiga-tiga mempunyai hidung dan kita orang bau benda yang sama. Lepas tu dia cakap, tak ada apa-apa, tak apa, baca-baca sikit tidur kan. Dan aku cakap, tak apalah macam tu kan. So masa kita nak sambung tidur balik tu, tiba-tiba TV menyala. Kau tak, TV tu tutup plus switch tak pasang pun. Tiba-tiba dia menyala, tapi menyala yang tiada siaran tau. Yang macam kelabu kan, zzz, macam tu kan. Lepas tu aku terus pandang. Aku dah cakap, okey ni memang gangguan. So bila kita orang tahu itu gangguan, kita orang jadi macam gelabah sikit lah. And plus aku memang takut bila bab bunyi ataupun something yang tiba-tiba bergerak. Benda-benda yang macam kita tak nampak dekat mana, tapi dia mengganggu tau. Benda tu takut tau. Lepas tu aku cakap kat kawan aku, tahu tak, plug tu tak cucuk pun. Aku cakap kan. Lepas tu member aku cakap, itulah aku perasan juga dia kan. Tak apa, duduk tenang kan. Masing-masing macam doa. Kita orang duduk diam. Memang kita orang duduk, kita orang tak baring tau. Kita duduk atas katil tu. Tiba-tiba terdengar bunyi macam
orang bernafas. Dia baca. Bunyi tu kuat tau. Mula-mula slow, lepas tu makin kuat. Makin kuat, senyap. Lepas tu bunyi macam bunyi kaca pecah. Kecang macam tu kan. Lepas tu semua tersentak. Yang aku tak faham ni, kita orang tiga-tiga kena tau. Kalau macam sebelum-sebelum ni, okay, logik lah aku je kena. Aku yang kena ganggu sebab aku memang nampak. Tapi kali ni memang tiga-tiga kena. Memang dia kau ganggu tau. Lepas tu aku cakap, macam mana nak tidur weh? Kita dah lah nak gerak pagi kan. Lepas tu memang aku cakap, tak apa. Kalau kau try tidur, kau boleh tidur, kau tidur dulu. Siapa boleh tidur dulu kan. Jangan layan kan. Okay, tak apa. Aku pun stay lagi, relax lagi kan. Okay, paling tak selimut. Lepas tu, aku tak tahu diorang kena ke tak. Macam tengah-tengah lepas beberapa minit daripada gangguan bunyi nafas tu, aku punya selimut macam dia sentak macam sound macam tu kan. Lepas tu aku macam tarik balik lah. Aku tak adalah macam beria-ria. Lepas tu aku terlelap. Aku tak sedar macam mana aku terlelap. Tiba-tiba dalam pertengahan dan nak dekat pagi, macam nak dekat pukul 4 macam tu, aku terdengar suara orang tau. Macam tak tahu dia cakap apa. Tapi suara tu macam something lah. Macam aku tak ingat suara tu suara mengerang ke, dia mengerang kesakitan ke, suara orang bercakap ke. Aku tak ingat lah suara tu. Sampai suara yang datang daripada bilik tu sendiri tau. Lepas tu aku tengok kawan aku yang 2 orang tu tidur. So aku pun pergi tandas, get ready lah, nak siap kan. Aku pun pergi. Lepas tu aku ambil beg aku. Masa aku nak ambil beg aku tu kan, aku memang terasa macam ada orang sentuh tangan aku tau. Dan tangan tu sejuk sangat-sangat. Rasa macam dalam peti sejuk. Lepas tu bila aku dah terasa macam tu, aku macam terlepas beg aku macam tu. Dalam beg aku tu ada botol serum kaca tau. Lepas tu bunyilah kecang kuat. Lepas tu member aku tu terjaga. Lepas tu member aku tu tiba-tiba dia cakap, "Ya Allah ya Tuhanku, Allahu Akbar." Dia cakap tu kan. Lepas tu aku pandang dia. Lepas tu dia tak cakap apa-apa. Dia terus sama tidur. Kita orang pun get ready keluar apa semua. Masa nak keluar tu, aku tanya kat dia, "Kenapa kau tiba-tiba gelabah sangat tadi tu?" "Aku nampak ada sesuatu belakang kau." Dia cakap tu. Dia ni bukan jenis yang nampak, tapi dia akan nampak bila benda tu betul-betul ketara menonjol. Maksudnya macam kalau beberapa orang lain nampak juga, dia pun nampak. Benda-benda yang halus ni dia jarang nampak, tapi dia one of yang mudah nampak jugalah. Lepas tu bila dia cakap macam tu, aku pun cakap, "Oh ya ke? Patutlah tadi aku ada rasa macam sentuhan." Aku macam tu kan. Lepas tu dia cakap, "Seram lah resort yang bilik dia tu, kenapa macam sesuatu kan." On the way nak pergi ke rumah nenek kenalan aku tu, kita orang berborak, ceritalah apa benda semua kan. Kita orang waktu dalam kereta tu, kita orang naik MPV, so campur semua. Aku pun cakap, pelik lah asal korang tak kena kan, asal kita orang je yang kena, bilik kita orang yang kena kan. Lepas tu dia pun cakap, tak tahu lah, tapi kau macam mana? Dia pun bertanya antara dia orang kan. So dia cakap tak ada gangguan, cuma seorang je lah dekat bilik dia orang tu, seorang je. Dia kata dia ada terdengar macam suara bunyi-bunyi dekat dalam toilet, macam tu je dia cakap, tapi tak teruk pun. Tu aku macam, oh ya ke, okay, tak apa, mungkin kebetulan kan. So kita orang habis kat situ je, kita orang pun pergilah tempat paranormal tu. Cerita yang paranormal tu nantilah aku cerita kan, sebab yang tu agak keras sikit. So lepas tu bila dah sampai kat tempat tu, kita orang pun jalani rutin macam biasa apa semua. Okay, settle je rakam, settle je pergi terjah dekat rumah nenek kawan aku tu. Kita orang pun dah nak balik. Masa nak balik tu, salah seorang daripada kita orang ni tercicir slipper. Lepas tu masa nak ambil balik slipper tu hilang. Dia kata, dia macam, korang faham tak? Macam korang jalan, slipper korang tercabut, and korang nak pasang balik slipper korang, slipper tu hilang. Lepas tu kita orang macam mula-mula rasa benda tu kelakar. Kita orang gelak lah. Lepas tu cakap, macam mana kau ni pakai slipper kan? Kita orang kutuk-kutuk tu bahan lah. Lepas tu tiba-tiba kan kawan aku ni cakap, jangan lah, tak lawak kira kan tu kan. Tiba-tiba slipper tu ada kat tangga dekat rumah yang nenek tu tau. Dia betul-betul kat atas tangga tu. Macam pelik gila tau, macam mana benda tu berlaku. Tapi tak tahulah sebab memang dah berlaku macam tu kan. Jadi kawan aku tu pergi ambil, kita orang pun berlari masuk dalam kereta. Sampai je kat satu tempat perhentian tu, kita orang berhenti nak minum-minum lah. Biasa kita orang kalau pergi paranormal, kita orang akan pergi kat satu tempat macam kedai mak-mak ke, ataupun kita orang pergi kat macam pasar malam ke apa ke, uptown apa semua lah. Untuk kita orang riliskan apa-apa yang patut. Maksudnya kita orang tak akan terus balik rumah. Kita akan stay dulu, takut benda-benda ikut lah kononnya, macam tu lah. So masa kita orang lepak kat kedai mamak tu, tengah duduk-duduk macam tu, tiba-tiba kawan aku yang kawan dia kerja kat resort tu call dia cakap, korang cakap awal kan pagi tadi kan, so macam mana tempat paranormal, best tak? Nanti share lah kat aku apa semua. Dia macam excited gila nak tahu kisah yang dekat rumah arwah nenek tu kan. Lepas tu kawan aku cakap, nanti aku share, aku ada rakam video apa semua kan, macam tu. Lepas tu kita orang pun macam pandang buat tahu, oh kita orang gelabah cakap tense lah, sebab dia tolong suggest bilik apa semua kan. Lepas tu dia pun cakap, okay. Lepas tu dia pun bagi tahu lah yang kita orang ni semua say thank you apa semua kan. Lepas tu tiba-tiba kawan aku ni macam diam. Dia kan on call kan, dia diam. Dia cakap ni, member-member aku semua cakap terima kasih kan, sebab kau tolong bagi harga murah apa semua-semua. Lepas tu tiba-tiba dia diam. Dia diam lama, muka dia macam berkerut je tu kan.
Oh ya, serius lah. Oh ya ke? Ayat dia macam tu je. Alhamdulillah, sorry. Lepas tu aku macam, aku tengok je dia kan. Sudah, ni mesti ada benda-benda yang tak best ni. Lepas tu yang lain dia macam dah serius lah. Kita orang dah macam fikir-fikir, dah tak sabar gila nak dengar dia cerita apa benda kan. Lepas tu bila dia end call tu, kita cakap, asal ada benda nampak serius je. Apa yang tak kena, ada kita orang tinggal barang ke, kita orang buat salah ke, semua kan. Lepas tu dia cakap, kalau aku cakap ni, entah cakap apa serba salah, tak cakap apa serba salah dia kan. Kita singgah dulu kat resort tu, dia cakap tu. Senang-senang biar member aku tu je cerita dia tu kan. Lepas tu aku cakap, nak buat apa pergi resort tu balik, malas lah, dah tempat tu keras kan. Aku cakap tu. Lepas tu dia kata, alah singgah kat lobby je, member aku nak jumpa, alah kita nak balik sebab memang lalu kat kawasan tu. Lepas tu kita orang pun macam setuju. Okey, balik tu kita orang singgah sekejap kat resort tu, pergi kat bahagian lobby je, jumpalah kawan dia tu. So kawan dia tu kata, aku nak minta maaf ni tu kan. Lepas tu kita macam, kenapa nak minta maaf? Tak, sebenarnya macam ni cerita dia kata tu. Okey, dia tahu kita orang ni tim yang macam kononnya ni tim paranormal lah. Macam suka benda-benda adventure macam ni, benda-benda hunter ni kan. Lepas tu dia kata, memandangkan aku dah tahu korang nak pergi tempat macam tu, aku sajalah test korang, nak tahu juga korang ada cerita ke tak. Sebab aku selama hari ni aku kerja kat sini pun aku tak adalah pernah kena gangguan yang teruk. Dia macam tu. Lepas tu aku cakap, maksud kau macam mana? Kita orang macam tiba-tiba nak berborak dengan dia. So dia ceritalah kisahnya. Kisahnya kenapa dia bagi kunci tu memang khusus untuk kita orang apa semua. Rupanya kunci bilik yang dia bagi kat kita orang yang geng perempuan ni, dia kata bilik tu memang keras sangat-sangat. Sebenarnya bilik tu baru je seminggu dijual. Maksudnya sebelum ni dia lock bilik tu untuk baik pulih tau. Bilik tu dah lama gila tak terjual, baru seminggu and kita orang duduk kat bilik tu. Kenapa bilik tu baru jual seminggu? Sebab sebelum tu ada kes tau. Ada seorang guest ni, usia dalam 40-an macam tu, dia check in dekat bilik yang kita orang duduk tu. Bilik tu asalnya bilik queen. Maksudnya bilik untuk standard room, untuk seorang atau dua orang sahaja. Tapi telah direnovatekan. Jadi macam triple room. Maksudnya ada satu kata queen, satu kata single. Okay, so bilik tu dulu sejarahnya ada seorang guest ni meninggal kat dalam bilik tu. Okay, kisahnya bukan sebab kena bunuh, bukan sebab apa. Dia meninggal, orang tak tahu sampai 3 hari. Hari keempat ke baru pihak hotel check. Sebab one of receptionist kat situ nampak yang bilik guest tu tak keluar-keluar sampai sudah. Okey, kenapa tak check daripada awal? Kenapa dia orang tak terjejas? Sebab guest tu letak do not disturb dekat pintu tau. Kan hotel kan memang takkan kacau guest dia kan kalau dah letak tanda tu. So diorang memang tak kacau sampai 3 hari. Hari keempat baru diorang buka sendiri guna master key. Itu pun sebab ada salah seorang daripada housekeeping bagi tahu dia macam bau busuk gila kat bilik tu. Cerita dia guest yang duduk kat situ Chinese tau. Dia meninggal disebabkan heart attack. Okey, dalam masa yang sama sebelum dia meninggal tu dia macam minum tau. Dia macam minum banyak gila. Mungkin salah satu sebab juga. Sebab apa boleh tahu detail cerita ni? Sebab masa tu polis pun datang. So buat berdasar siasat apa semua, takut ada kes jenayah kan. So bila dah buat berdasar siasat apa semua, dapat result, okey, rupanya dia meninggal mengejut disebabkan heart attack. Mungkin sebab terlalu banyak minum. And masa diorang buka guna master key tu, aku tak tahulah beberapa orang yang terlibat dah masa tu. Tengok mayat tu sendiri macam mana. Mayat tu macam dah macam nak reput. Dia macam reput tau. Maksudnya dia macam dah melekat sangat-sangat dekat kapet bilik tu. Kapet hotel kan jenis yang memang penuh sampai keluar kan. Jenis yang bukan buka buang macam tu kan. Memang kalau kau buang pun still bawah tu ada kesan macam tu kan. So dia meninggal kat situ, dia jatuh kat bawah. Mungkin masa dia kena serangan jantung tu dia jatuh ke bawah malam. Jadi mayat dia tu dah memang melekat kat situ tau. Sebab itulah mengambil masa yang sangat lama untuk dia orang kemas, cuci apa semua baik pulih balik. Sebab tu dia lama sangat tak terjual. Dalam tempoh dia lama tak terjual tu, dia lockkan bilik tu pun dah banyak gangguan. Yang kerja kat situ mungkin tahu. Kalau ada di antara pendengar cerita aku ni mungkin pernah kerja kat situ ataupun tahu kisah ni, mungkin korang tahulah kisah dia kan. Aku tak nak mention kat mana tempat ni, tapi itulah kisah yang terjadi. Jadi member kawan aku yang kerja kat resort tu, dia ada masa tu tapi dia tak sempat ada pada kejadian tu. Maksudnya macam mana? Dia dah kerja kat situ tapi pada kejadian tu berlaku dia tak ada. And gangguan-gangguan yang terjadi dekat staff-staff lain tu pun dia tahu. And kenapa dia bagi kunci tu kat kita orang? Sebab satunya kita orang ni geng perempuan. So perempuan kan mudah kena ni. Memang dia macam jahat sikit lah niat dia kan, sebab dia nak macam nak test kita orang macam tu kan.
Tapi aku tak cakap kau jahat tau. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab aku share cerita ni, dia yang suruh aku share kat sini. So aku share kat sini lah. Jadi apa yang kau buat tu sebenarnya macam salah sikit lah. Sebab kita orang kan perempuan, katakanlah benda-benda tak best berlaku, kan dah menyusahkan orang kan. So kejadian dia macam tu lah. Dia memang saja bagi kunci cerita kita orang, dia nak tengok macam mana. And masa dia cerita tu, dia tanya kita orang apa yang kita orang lalui, apa yang kita orang rasa. So tak heran lah gangguan yang aku kena, apa yang aku nampak dan yang lain tu lebih kurang macam ada terkait. Kan aku cakap aku cerita aku nampak macam seorang, macam ada kelibat Chinese yang tinggi tu kan. Mungkin boleh jadi itulah dia yang dah pergi tu, ataupun mungkin boleh jadi macam ada saja gangguan ke. Biasalah jemaah jin nak menyesatkan kita kan. Macam tu je lah kisah dia. So nak ceritakan, kita orang tak tahu. Kalau kita orang tahu memang tak lah kita orang duduk situ, kau tahu tak. Lepas tu kawan aku ni macam bising kan. Dia cakap patutlah kau bagi harga murah apa semua, siap nak belanja aku apa semua. Dia bising kan. Lepas tu memang aku cakap sorry lah apa semua. Okay lah, at least korang ada paranormal season 2 dia tu kan. Dia gurau-gurau. Lepas tu kita cakap tak apalah, benda pun dah lepas kan. Tapi waktu aku cerita, kita orang cerita gangguan tu, dia kata weh kira keras jugalah. Dia kata sebab dia kata seminggu yang terjual bilik tu ada komplain. Memang tak ada seorang pun yang tak komplain. Mesti komplain gangguan. Tak banyak sikit mesti ada gangguan. So sekarang aku tak tahu kejadian ni macam mana. Aku tak tahu masih dijual ke tak ke, wow alam. Sebab member yang waktu tu kerja kat situ tu pun dia dah berhenti kerja kat situ. So aku tak tahu perkembangan terkini tempat tu. So itulah dia perkongsian aku, kisah sebelum kita orang nak pergi paranormal. Kita orang dah kena dah. Untuk kisah yang paranormal kita orang pergi kat rumah arwah nenek kawan aku tu, nanti aku akan share dekat video satu lagi. Sampai di sini sahaja sebab keadaan tak mengizinkan aku untuk cerita lebih panjang lagi, dan aku pun dah serang sejuk dah. So sampai di sini sahaja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dan perbicaraan aku ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kesilapan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.